KPM. Assalamualaikum. Bertemu dalam satu lagi episod Teras pada pagi ini bersama saya Nisa dan satu lagi topik yang menarik yang akan kita bincangkan berkenaan dengan sistem tubuh manusia. Apa agaknya kita nak belajar ya? Jadi sebelum itu jom kita berkenalan dahulu dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil ini. Baik, semua jom kita persilakan Cikgu Bibiana Sinimon daripada SMK Putatan Penampang Sabah. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Khabar baik. Wah, jauh dari negeri bawah bayu ni nak belajar bersama-sama dengan kita. Cikgu macam dah bersedia. Saya macam nak pergi rumah terbuka je. Tapi memandangkan kita tak boleh nak berziarah, nak rentas negeri dan sebagainya. Saya rumah terbuka di Google Meet je lah Cikgu. Betul. Okey, tetapi sebelum tu Nisa naikkan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita. Silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Contohnya dalam beg, saku atau saya ada bekas plastik. Cikgu pun ada sama. Warna pink dan warna biru. Okey. Boleh dapatkan di mana-mana, murah je ni kan untuk kita simpan pelitup muka kita. Betul. Agar sentiasa bersih dan selamat. Dan kalau nak tukar yang baru, jangan buang merata-rata. Jaga kebersihan alam sekitar. Betul. Baiklah, saya tidak buat sorangan Cikgu. Cikgu Bibi dah bawa kawan-kawan saya dari SMK Putatan Penampang Sabah yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita persilakan mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Wah, semuanya tersenyum manis je masing-masing. Jadi Nisa nak berkenalan lah dengan anda semua, boleh ya? Okey, kita mulakan dengan Zul Luqman. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Saya Zul Luqman Nurul Afif bin Mazlan, pelajar Sensukan tingkatan 5 dari SMK Putatan Sabah. Baik, terima kasih Zul Luqman. Bersemangat. Ini yang kita nak, pagi-pagi kena bersemangat nak belajar. Seterusnya kita persilakan Farah Ain. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Nur Farah Ain binti Abdul Manaf, pelajar Sensukan tingkatan 5 dari SMK Putatan Sabah. Baik, terima kasih Farah Ain. Seterusnya silakan Alia. Assalamualaikum, nama saya Wan Adil Syafiah binti Zainuddin, pelajar Sains Sukan tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan. Baiklah, seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Hetty. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hetty Inasha binti Kumsuri, pelajar Sains Sukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan Sabah. Baik, terima kasih Hetty Inasha. Seterusnya silakan Asni Soleha. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Asni Soleha binti Ismail, pelajar Sains Sukan tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan Sabah. Baik, seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Syafi. Ke Syafi'i ni? Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Syafi'i bin Musa, pelajar Sains Sukan tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putatan Sabah. Wah, terima kasih. Itu dia ke-6 pelajar Sains Sukan dari SMK Putatan Penampang Sabah. Murid-murid Cikgu Bibi ya? Ya. Murid tingkatan 5 saya. Murid tingkatan 5. Ya. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik yang kita akan belajar pada hari ini, saya ada video khas nak tunjukkan kepada semua yang tengah menonton Teras. Jom sama-sama kita saksikan. Absolutely right. Oh my word, it's a false start. I think Usain Bolt's false started. I can't believe it. I think Usain Bolt almost unthinkably. I was talking about the fact that he got his start absolutely right. Has he false started? The reaction of Bolt suggests that most emphatically is the case. He knows it's him. He took his top straight off. He's looking to the heavens there. I can't believe. Pass and I just crashed on my face and I was like, oh my god, 20,000 people, less than a million people at home just watching me.
is loaded. The World 100-meter final. Set. They get away first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking round at Gay. Watch the clock. It's goal for Bolt, and again he's done it again. A new world record for Usain Bolt. They say lightning doesn't strike twice. Can you believe it? He is. Itu dia video yang telah kita saksikan. Ada 2 video di situ di mana saya dapat lihat dalam video tu salah seorang atlet dunia terkenal iaitu Usain Bolt. Mungkin Cikgu Bibi boleh kongsikan kenapa video tu ditayangkan, kenapa kita tengok video tu, ada kaitan tak dengan apa yang kita nak belajar? Ya, sangat berkaitan. Okey, kalau kita tengok video yang pertama tadi ada false start, ada pergerakan jatuh, ada pergerakan terhempas. Itu adalah pergerakan yang tidak lancar. Okey. Dan juga manakala video yang kedua, kalau anda lihat pergerakan dari mula hingga akhir sangat lancar. Maksudnya di situ ada peranannya, hubung kait sistem antara tubuh badan manusia, dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oh, itu yang kita akan pelajari pada hari ini, di mana kaitannya dengan video kita lihat tadi berkaitan dengan sistem tubuh manusia. Saya pun tadi tengok bila atlet itu terjatuh, saya macam tidak. Saya yang macam tu. Kalau yang dia lari tu lajunya sentiasa menang. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, kita akan berhenti seketika. Mungkin ada yang nak ambil kuih raya sambil tengok teras sambil ngunyah-ngunyah kuih raya kan. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. The reason why I choose sports science is because it is incredibly varied and draws on many different disciplines, including physiology, biochemistry, biomechanics, motor control, psychology, and sports management. This broad range of topics means that there is something for everyone. If you are a sports fan, then working in it every day, no matter what sport it is, it could be a dream job. Sports science puts you right at the heart of it with placement opportunities galore. Jom kita kenal pasti lokasi sistem organ tubuh badan manusia. Di bahagian kepala, kita mempunyai otak, manakala di bahagian tengah leher ada trakea. Jantung berada di bahagian tengah, diapit oleh paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Hati di bawah diafragma sebelah kanan, perut di kawasan abdomen terletak di atas kiri rongga abdomen. Usus besar berada di sini, manakala usus kecil berada di sini. Sekarang masanya untuk kamu coba mengenal pasti lokasi organ dalam tubuh badan sendiri. Selamat mencoba! KPM. Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Bibi dan rakan-rakan saya dari SMK Putatan Penampang Sabah. Kawan-kawan saya kalau dah bersedia, bagi double thumbs up. Double thumbs up.
Ya, semua dah bersedia dan bersemangat. Jom Cikgu Bibi, kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, macam di kelas kita juga. Okey. So, di akhir siaran pada hari ini, okey, murid-murid akan dapat mengenal pasti lokasi organ yang paling penting dalam tubuh badan kita, okey, dan juga menyenaraikan fungsi sistem tubuh yang berkait rapat dengan aktiviti fizikal dan seterusnya membuat perkaitan antara sistem-sistem tubuh manusia dengan pergerakan. Ya. Okey. So, kita terus kepada slide. Okey. Dan ini adalah standard pembelajaran yang mana murid akan tahu di manakah lokasi organ yang penting dalam tubuh manusia. Okey, kita mula di sebelah atas, okey, upper body, otak, yang mana otak berkaitan rapat dengan sistem saraf. Manakala windpipe di sini, tiub di sini adalah trakea, sistem respiratori. Manakala jantung berada lokasinya di tengah, okey, di apit paru kiri dan paru kanan. Okey, dan seterusnya di diafragma ini ada hati. Hati adalah organ kedua terbesar dalam badan manusia lah. Okey, organ sebelum hati, organ apa yang paling besar? Zulukman. Sebelum hati, apa organ yang terbesar? Kalau hati organ kedua terbesar dalam kita punya badan ni, yang pertama apa? Jangan lupa buka mikrofonnya. Tak dengar suara nanti. Okey, lambat pertama. Lambat Zulukman. Kulit. Ya betul. Kulit. Okey. Sistem integumentary lah kulit. Okey, seterusnya bahagian sistem pencernaan adalah perut di sebelah kiri, usus besar dan juga usus kecil. So usus ini adalah sistem untuk penyerapan nutrisi makanan dan minuman. Okey. Baik. Baiklah. Seterusnya. Okey, sebelum itu ada soalan daripada anak-anak murid, anak murid cikgu tentang lokasi? Okey, silakan. Asni, silakan. Okey. Cikgu Bibi, ya saya. Lokasi jantung di tengah. Tapi mengapa saya boleh rasa jantung saya berdegup di sebelah kiri? Ya. Berdegup macam mana tu? Bila jumpa orang yang tersayang ke? Duk-dap ke? Takut. Okey, jantung berada di lokasi tengah tetapi merasa degupan di sebelah kiri. Betulkah, Nisa? Betul, rasa macam di sebelah kiri ya, bukan di tengah. Bukan. Okey, macam lagu sakitnya tu di sini. Ya, betul. Okey, yang sebenarnya di jantung, bahagian jantung ini, okey, ventricle bahagian kiri bawah tu, okey, ada satu aliran impuls di situ. Aliran impuls untuk degupan jantung. That's why kenapa kita boleh merasa degupan jantung tu lebih di sebelah kiri. Okey. Lagipun jantung tu di bawah dia tu macam ada condong sedikit ke kiri. Okey. Okey. Ini saya baru tahu. Terima kasih Cikgu Bibi. Okey, baiklah. Okey. Okey, dah. Inilah sistem tubuh manusia dalam pergerakan. Okey, yang pertama, okey, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, endokrina dan kardiovaskular dan respiratori. Ada 6 di sini, tapi sebenarnya kita ada 11 sistem dalam tubuh manusia. Okey, yang tidak disebut di sini ialah seperti sistem pembiakan, limfatik, pencernaan. Okey, kita tidak sebut kerana ke-6 sistem ini lebih berhubung kait dengan aktiviti fizikal. Baik. Okey. Next. Ini macam tulang rangka. Ya. Okey, tulang rangka. Okey, tulang rangka manusia seperti yang kita tahu ada 206. Ada banyak tu. Okey. So, ini adalah 5 fakta tentang fungsi sistem rangka manusia. Okey, 5 fakta yang mana murid kena tahulah dan memberi penerangannya. Okey, kalau untuk sokongan, seperti juga rumah, dia mesti ada tiang, barulah rumah itu kukuh. Betul. Begitu juga untuk tulang ini, okey, tulang membantu pergerakan. Contohnya dalam atlet berlari. Kalau berlari,
tulang mana yang membantu untuk menyokong berat badan? Tulang kaki, cikgu. Betul. Murid cikgu tidak mau menjawab, Kak. Betul ke? Nisa jawab tulang kaki. Betul ke? Kalau betul, angguk. Ya, begitu. Okay. Betul. Ya, tulang kaki. Tulang kaki membantu menyokong berat badan. Dan juga bila kita buat headstand, tulang tulang tangan ini menyokong kita punya berat badan ke atas. Okey. Seterusnya, fungsi sistem rangka bagi pelekatan otot. Rangka sebagai otot melekat, terutama di bahagian sendi. Okey. Sendi ini adalah tuas pergerakanlah. Bila ada otot di situ, otot adalah tugasnya saling tindak balas untuk penguncupan dan pengunduran. Okay, supaya boleh melakukan pergerakan. Okey, seterusnya melindungi organ dalaman. Okey, tulang tugas dia melindungi organ-organ VVIP. Okey, contohnya otak. Otak dilindungi oleh apa? Otak dilindungi oleh apa? Otak dilindungi oleh tengkorak. Tulang tengkorak. Manakala kita punya paru-paru dan jantung, itu pun penting juga. Kalau jantung kita cedera, okey, kita boleh. Okey, apa yang melindungi? Apa tulang apa yang melindungi tulang kita apa punya melindungi? Jantung dan paru-paru? Tulang apa? Siapa nak jawab? Tulang apa yang melindungi jantung dan paru-paru? Siapa nak jawab angkat tangan, kalau tak kita pilih. Kita panggil nama nanti. Yang tu. Okey, silakan. Farah. Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk bantu melindungi. Okey. Kalau saraf tunjang. Saraf tunjang kita berada di belakang, itu juga organ yang sangat penting. Okey. Kalau cedera boleh cacat. Okey. So tulang yang menyokong tulang belakang ialah vertebra. Ya, vertebra. Okey, dan seterusnya penyimpanan mineral. Okey, tulang adalah tempat penyimpanan mineral yang mana mineral seperti kalsium dan fosforus. Otot perlu kalsium untuk proses pergerakan, untuk proses pengecutan dan pengunduran. Okey, dan juga yang terakhir untuk fungsi sistem rangka ialah tempat penghasilan sel darah. Sangat kompleks tugas tubuh kita ni. Rupanya darah kita dihasilkan di dalam tulang. Okey, dalam sumsum tulang. Okey, ada dipanggil satu proses hemapoietik. Hematopoietik. Okey. Baik. Okey. Jadi ini adalah 5 fungsi sistem rangka. Okey. Dan setiap hari darah dihasilkan lebih kurang dalam 10 triliun macam tu setiap hari. 10 triliun sel darah merah, cikgu? Yes, darah merah, darah putih, platelet. Banyak kan? Okey. Biasa saya nampak abang rangka ni di mak-mak masa sekolah. Tapi sebenarnya bila kita belajar dengan lebih lanjut lagi, seperti apa yang Cikgu Bibi dah jelaskan, dia sebenarnya sangat kompleks dan mempunyai banyak-banyak fungsi untuk tubuh badan kita. Kita akan pergi ke topik yang seterusnya, iaitu organ utama sistem rangka. Tetapi sebelum itu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya dan juga Cikgu Bibi serta kawan-kawan saya dari SMK Putatan Penampang Sabah. Tadi kita tinggalkan anda dengan rangka, fungsi rangka dan juga sistem tubuh badan manusia yang utama. Jadi jom Cikgu Bibi kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan dengan latihan pengukuhan selepas mengetahui fungsi sistem rangka tadi. Okey, di sini ada soalan yang Cikgu sediakan. Baik. Okey. 6 orang murid cikgu ni tengok, antara aksi yang berikut, yang manakah fungsi sistem rangka sebagai pelindung kepada organ-organ penting? A. Menahan bola leret dalam permainan hoki. B. Menyangga dalam permainan bola tampar.
C. Menanduk bola ke arah gol dalam permainan bola sepak. D. Menghalang dengan kaki dalam permainan sepak takraw. Siapa boleh jawab soalan ni? Mana satu fungsi rangka? Siapa? Okey, silakan Farah. Jawapan dia C. Menanduk bola. Betul ke Farah, cikgu? kenapa pilih C tu? Sebab tengkorak melindungi otak time mau menanduk bola. Iyalah, kalau tidak ada otak, hancurlah. Ya. Jadi betul ke jawapan dia, cikgu? Ya, betul. Jawapannya C. Okey, terima kasih Farah. Terima kasih Farah. Okey, seterusnya. Okey, kita terus kepada fungsi sistem otot. Baik. Okey. Otot ni terhasil apabila adanya proses penguncupan dan pergerakan. Okey. Jadi dengan adanya otot, kita boleh bergerak. Manusia boleh bergerak. Okey. Seterusnya mengekalkan posture. Otot membantu membantu manusia mengekalkan posture. Seperti kalau untuk melompat, dia masih boleh berdiri dengan stabil. Dan juga semasa berlari masih boleh berlari dengan baik. Dan seterusnya menstabilkan sendi. Contohnya sendi engsel kan, sendi engsel lesung. Sendi lesung. Dengan adanya otot pelekatan di sini dan di sini, sendi otot ni akan lebih pergerakannya lebih lancar. Dan juga tugas fungsi otot adalah menjanah haba. Hasil tindak balas daripada pengunduran dan penguncupan otot. Baik. Jadi ini antara organ utama sistem otot lah, otot dan tendon. Soalan lagi. Murid cikgu lagi yang baca ni. Ya. Siapa volunteer baca? Siapa boleh bacakan soalan dan jawab? Silakan Syafi'i. Pernyataan di bawah menunjukkan fungsi sistem dalam tubuh badan. Menghasilkan haba bagi mengekalkan suhu normal badan ketika berada di tempat sejuk. Jawapannya ialah A. Sistem otot. Ya ke Cikgu Bibi jawapan dia? Saya nak tanya dulu. Kenapa Syafi'i tidak pilih endokrina, rangka saraf? Kenapa pilih otot? Sebab kata kunci bagi sistem otot ialah menghasilkan haba. Baik. You got it. Double thumbs up untuk anda, Syafi'i. Baiklah. Jawapan dia A, sistem otot. Tanpa membuang masa, kita terus kepada sistem tubuh yang ketiga, iaitu fungsi sistem saraf. Ini adalah 3 fakta tentang fungsi sistem saraf, yang mana saraf ini menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Selepas menerima, mengintegrasikan rangsangan yang diterima. Ini diintegrasi di dalam otaklah. Seterusnya mencetuskan pergerakan. Kita lihat di sini gambar raja ini. Contohlah, ini adalah larian 100 meter. Fasa sedia. Fasa sedia ini dan juga terus berlepas ke fasa 2. Untuk menuju ke fasa 2 ini, atlet perlu mendengar bunyi tembakan pelepas. Tembakan pelepas itu adalah rangsangan. Adalah rangsangan. Jadi apabila rangsangan ini diterima oleh reseptor, impuls sensori akan dihantar ke otak untuk fikir, untuk lari. So impuls motor itu akan dihantar ke otot kaki. Seterusnya mencetuskan pergerakan. Jadi bila kita dengar rangsangan tu, iaitu tembakan tu, kita tahu lepas tembak kena bergerak, kena lari. Rangsangan itu akan diproses di otak lah. Baiklah. Gitu. Dan inilah organ utama sistem saraf, otak dan saraf tunjang. Baik. Terus kepada pengukuhan terus. Kita tanya soalan kepada kawan-kawan kita ni.
Okey, siapa volunteer jawab? Siapa nak jawab soalan ini, sila angkat tangan. Okey, silakan. Hetty, silakan. Jawapannya ialah B, cikgu. Sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Baik. Okey, betul jawapannya, cikgu? Ya. Okey, betul. Sistem saraf pusat. Tadi otak dengan saraf tunjang itu, okey, dia diwakili di atas ialah sistem saraf pusat. Saraf pusat. Okey, good, Hetty. Baik. Okey. Okey, seterusnya sistem endokrina. Endokrina ni lebih kepada hormon. Okey. Merembes hormon untuk mengawal pertumbuhan metabolisme sel tubuh terhadap pergerakan. Sebab hormon ini sangat memainkan peranan dalam tindak balas pergerakan lah. Okey, kita tengok apa jenis-jenis hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari, tiroid di bahagian sini, adrenal dan pankreas. Cikgu ambil contoh adrenal. Kelenjar adrenal mengeluarkan hormon adrenalina dan noradrenalina. Hormon ni kalau berlebihan bagi atlet akan menyebabkan kebimbangan dan bila bimbang prestasi pun akan terjejas. Hormon terlampau terlebih dalam badan. Begitu. Okey. Terus kita tanya soalan lagi kepada murid lagi, cikgu, kepada kawan-kawan saya dari SMK Putatan ni. Ya. Siapa boleh jawab soalan yang ini? Apakah sistem tubuh yang merembes hormon ke dalam darah? Angkat tangan, siapa nak jawab? Okey, silakan. Asni, silakan. Jawapan dia B. B, sistem endokrin. Baik. Okey, jawapan Asni betul sebab bila berkaitan dengan hormon ialah endokrin. Baik. Okey. Terima kasih Asni. Okey. Kita terus kepada yang keberapa sudah ni? Fungsi keberapa sudah? Sistem keberapa Kelima, sudah? cikgu. Kelima sudah. Sistem kardiovaskular. Okey. Sistem kardiovaskular, kardio ialah jantung, vaskular ialah salur darah. Salur darah. So tugas jantung ialah mengepam darah ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Okey. Dan ejen pengangkutannya ialah salur darah tadi. Tugas salur darah ini mengangkut darah dan juga gas respiratori, nutrien dan bahan kumuh. Ya, Baik. sangat penting sistem ini kepada tubuh badan kita lah. Okey. Inilah tadi organ utama dalam kardiovaskular, jantung dan salur darah. Baik. Okey. Dan seterusnya respiratori. Okey, respiratori adalah satu sistem pertukaran gas. Okey, gas oksigen dengan karbon dioksida. Okey, pertukaran gas ini kalau pertukaran berlaku di paru-paru, okey, dan juga satu lagi pertukaran berlaku di sel tisu otot. Itu adalah respirasi dalaman. Yang berlaku di paru-paru ialah respirasi luaran. Okey, yang mana respirator ini lebih kepada apabila kita menghirup udara, okey, masuk ke dalam hidung atau mulut, lalu di trakea di sini dan supply oksigen di dalam badan dan pada masa yang sama karbon dioksida keluar daripada badan. So itulah dipanggil sistem respiratori lah. Okey. Dan ini hidung, faring, trakea, bronchus pada paru-paru struktur yang membantu dalam respiratori. Okay. Baik. Soalan lagi. Hari ini kita kaya dengan soalan. Kawan-kawan kita dari SMK Putatan, siapa boleh jawab soalan ini? Sila bacakan soalan dan jawapan anda ya. Siapa? Okey, silakan. Zulukman ya. Apakah sistem tubuh badan yang melibatkan organ-organ seperti farinks, larynx, trakea dan bronkus? Jawapan dia B, sistem respiratori. Baik. Betul cikgu? Ya, betul. Kita baru saja bincang tadi kan antara organ struktur-struktur yang membantu dalam respiratori. Bagus Zulukman, begitu bersemangat. Okey. Yang ini adalah antara kaitan sistem tubuh dalam pergerakan. Kita tengok video di sini. Okey, atlet ini
Ini siapa kenal kan ni? Ini Usain Bolt kan? Usain Bolt sedang berlari. Okey, ini adalah pergerakan. Sekarang kita membuat perkaitan antara sistem-sistem tubuh tadi, 6 tadi dalam pergerakan. Okey. Macam mana Usain Bolt ni boleh berlari dengan lancar dan sempurna dan laju dan tidak merasa bimbang dan lagi confident. Okey, ini disebabkan oleh 6 sistem ini. Okey, kita mula dengan sistem rangka. Kita mula dengan sistem rangka yang mana yang membantu dia membawa badan dia ni ialah kaki dengan tangan. Okey, tuas-tuas sendi pergerakan tulangnya. Okey. Dan seterusnya sistem otot. Sistem otot dia, okey, hasil penguncupan, hasil tindakan penguncupan dan pengunduran otot menyebabkan menjana daya. Dan dia boleh berlari. Okey. Dan sistem otot ini boleh bergerak. Kenapa? Oleh kerana sistem saraf memberi arahan, memberi isyarat kepada otot supaya berlari. Okey, saraf tidak akan beritahu rangka untuk bergerak. Dia melalui otot. Otot yang menggerakkan rangka. Okey. Dan semasa berlari ni dia memerlukan keupayaan oksigennya. Betul. Okey, keupayaan oksigennya menukarkan oksigen. Okey, ini dilakukan oleh sistem kardiovaskular. Okey. Dan begitu juga sistem respiratory dia berkait rapat dengan sistem kardiovaskular dan respiratory yang dipanggil kardiorespiratory. Okey. Dan sistem endokrina ini berkait rapat apabila semasa Usain Bolt ini berlari, dia rasa confident kan, oleh kerana ini kerana hormon yang dirembeskan oleh adrenalina tu, okey, dalam keadaan yang terkawal lah, tidak lebih daripada di situ. Dan dia juga bersemangat untuk berlari. Ini juga disebabkan oleh hormon adrenalina lah. Okay. Kita dapat lihat kelima-lima sistem yang telah kita pelajari dan bincangkan sebentar tadi ada kaitannya dengan pergerakan yang kita lakukan, terutamanya dalam aktiviti kecergasan. Bila kita macam aktif, contohlah macam saya nak main badminton, tangan ni macam ni cikgu. Okey, baiklah, kita akan sambung pelajaran kita selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Bibi serta rakan-rakan saya dari SMK Putatan Penampang Sabah. Jadi kita dah belajar berkenaan dengan 5 sistem utama yang berkaitan dengan pergerakan tubuh badan, iaitu sistem rangka, otot, saraf, endokrina, kardiovaskular dan respiratory. Ada 6, maaf. Yes. Jadi daripada 11 kita telah pun berbincang mengenai dengan 6 sistem ini. Jadi mungkin kita nak kena tanya soalan lah dekat kawan-kawan kita ni. Nak tengok mereka faham ke tidak apa yang kita belajar setakat ini. Jom cikgu. Okey. Ya, soalannya. Okey, siapa nak baca dan jawab soalan ini boleh angkat tangan. Silakan. Cuba tengok betul-betul. Soalannya, semua sistem yang ada di dalam tubuh manusia ini berhubung, kait antara satu sama lain dalam aktiviti fizikal kecuali. Nampak tak soalannya, kawan-kawan? Soalannya di kaca TV. Ya. Siapa boleh jawab ni? Boleh angkat tangan? Kalau tak, kita panggil ni. Okey, silakan. Wan Alia, silakan. Jawapan dia B, sistem pembiakan. Sistem pembiakan. Kenapa jawapan awak B?
Sebab dia kecuali. Kecuali yang tidak berkaitan dengan aktiviti fizikal. Bagus. Nampaknya kawan-kawan kita ni betul-betul beri perhatian kan Cikgu Bibi? Ya. Baiklah. Cikgu, sebenarnya kita sudah pun tiba di orang kata apa, slot terakhir lah untuk rancangan kita pada hari ini. Mungkin Cikgu Bibi boleh kongsikan serba sedikit rumusan ataupun ringkasan daripada apa yang kita dah belajar pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey. Apa yang telah kita belajar pada hari ini adalah organ yang lokasi organ, okey, lokasi organ yang perlu dilindungi, okey, lindungi jantung anda, okey, dan juga mengenal pasti sistem tubuh, okey, mengenal pasti sistem tubuh. Ada berapa sistem tubuh? Ada 6 dan apa fungsi setiap sistem tersebut secara asasnya, dan juga hubung kait, okey, hubung kait. Macam cikgu recap kembali. Baik Cikgu. Perkaitan antara sistem tubuh dalam pergerakan, yang mana pergerakan ini bermula daripada sistem saraf, okey, yang mana sistem saraf menghantar impuls saraf kepada sistem otot rangka untuk melakukan pergerakan. Jadi sistem kardiovaskular mengepam darah beroksigen ke sel-sel otot untuk menghasilkan tenaga. Manakala sistem respiratory membantu membekalkan oksigen, okey, untuk dihantar ke seluruh badan. Dan manakala sistem endokrina yang terdiri daripada beberapa kelenjar tadi, okey, merembeskan beberapa jenis hormon melalui rembesan ke dalam darah, bertujuan mempengaruhi homeostasis badan supaya melakukan pergerakan yang lancar. Ya. Jadi itu dia kaitan-kaitan antara 5 sistem yang kita telah pelajari setakat ini. Diharapkan apa yang kita dah pelajari ni bermanfaat dan ambil nota. Nanti yang kata 5 tu nanti nak SPM 2021 ni kan, kalau di buku teks Cikgu Bibi, buku teks muka surat berapa untuk mereka rujuk? Okey, buku teks di bahagian muka surat 78 lah untuk tingkatan 4. Ini buku adalah silibus tingkatan 4. Bagi mereka 4. Ini mereka sebenarnya sudah belajar, mereka di tingkatan 5. Ya, jadi ini semua ulang kaji lah kan? Ya, ulang kaji. Patutlah boleh jawab dengan baik. Mereka ni semua pandai-pandai ni. Pelajar SMK Putatan Penampang Sabah ni. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi bersama-sama dengan Cikgu. Cikgu Bibi, mungkin sebelum kita akhiri episod kali ini, Cikgu Bibi boleh beri sedikit kata-kata akhir. Mungkin ucapan raya, mungkin ucapan Hari Guru. Silakan Cikgu. Okey, untuk kata-kata terakhir. Okey, saya Cikgu Bibiana Simon daripada SMK Putatan Sabah. Okey, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli keluarga yang menyambut Hari Raya dan juga kawan-kawan, okey, rakan-rakan guru di SMK Putatan, okey. Dan juga kepada calon-calon SPM 2021, walaupun SPM pada tahun ini kita ada sangat mencabar, sangat mencabar, tapi terimalah dengan seadanya dan setabahnya anda boleh lakukan. Okay. Anda boleh lakukan. Terima kasih Cikgu Bibi. Ambil apa yang kita hadapi sekarang ini sebagai satu cabaran untuk kita melakukan yang lebih baik. Bukan setakat cabaran kita sebagai murid-murid, tetapi cikgu-cikgu pun banyak cabarannya. Maka dengan itulah kita adanya hashtag Terima Kasih Cikgu. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Bibiana dan juga rakan-rakan saya dari SMK Putatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan beberapa bahan bantu belajar berkaitan sistem tubuh manusia. Murid-murid boleh menggunakan model otot dan rangka untuk mengenal pasti kedudukan otot-otot tertentu dan juga rangka. Misalnya otot bicep dan juga tulang metakarpal. Satu lagi cara untuk mudah mengingat struktur-struktur yang terdapat di dalam sistem tubuh adalah dengan cara mewarna. Misalnya yang terdapat di dalam buku Anatomy Coloring Book. Di dalamnya terdapat banyak ilustrasi yang murid-murid boleh warnakan sambil melabel struktur-struktur yang terdapat di dalam ilustrasi itu. Menggunakan Anatomy Coloring Flashcards juga banyak membantu untuk murid-murid mengingat struktur-struktur yang terdapat di dalam sistem tubuh. Murid-murid boleh melabel dan juga mewarna di dalam flashcard ini.
Murid-murid juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk melukis struktur-struktur yang terdapat di dalam sistem tubuh. Selain melayari internet, murid-murid juga boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan sistem tubuh manusia melalui buku 3 dimensi seperti ini. Semoga bermanfaat kepada murid-murid. Assalamualaikum. Bye guys. Didik TV KPM